Salam sejahtera. Video ini merupakan pembintangan tugasan berkumpulan bagi kursus penghayatan etika dan peradaban kod UKU 10702 kumpulan 4 dan nama pensyarah kami Dr. Khairul Anwar bin Kamri. Berikut merupakan senarai nama ahli kumpulan kami. Tema bagi kumpulan kami ialah peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial, manakala untuk tajuk kepentingan nilai etika dan peradaban di kalangan belia bagi menjamin masa depan sesebuah negara. Terdapat 4 permasalahan kajian yang didapati daripada tajuk ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Objektif kajian. Berikut merupakan objektif utama. Yang pertama, mengenal pasti tingkah laku etika dalam kalangan mahasiswa. Seterusnya, mengenal pasti faktor-faktor pemilihan tingkah laku etika mahasiswa. Dan yang terakhir sekali, mengenal pasti cabaran masa kini dalam etika mahasiswa. Sumbangan kepada kajian. Yang pertama, mengetahui fungsi pentadbiran yang betul agar dapat menghapuskan penyalahgunaan kuasa besar terhadap kuasa kecil. Yang kedua, melahirkan generasi muda berintegriti yang merupakan bakal pemimpin negara. Seterusnya, mencegah budaya yang tidak sihat daripada meresap masuk ke dalam komuniti masyarakat. Yang keempat, sistem ekonomi menjadi stabil yang membawa kepada kerancakan ekonomi negara. Yang terakhir, keamanan negara dapat dicapai tanpa sebarang masalah perkauman dan masalah agama di antara rakyat. Suratan karya merupakan satu bentuk rujukan secara kritikal dan sistematik mengenai maklumat yang terpilih yang terdapat dalam perpustakaan. Yang berkenaan topik atau fokus soalan kajian penyelidik. Suratan itu perlu menghurai, meringkas, menganalisis, mensintesis, menilai dan menjelaskan kajian yang dipilih. Tujuan suratan karya ini adalah untuk merungkai isu-isu yang berkaitan dengan cabaran dalam menangani masalah etika dan peradaban dalam kalangan generasi muda. Selain itu, ia mengemukakan permasalahan kajian dalam kata lain, isu atau keprihatinan yang ingin dikaji. Memberi kejelasan dalam mencapai matlamat menerusi objektif kajian. Mewujudkan kepentingan kajian terhadap generasi muda. Gambaran topik. Topik ini mengkaji nilai etika dan peradaban di kalangan belia bagi menjamin masa depan sesebuah negara. Ia menggunakan jurnal dan internet sebagai sumber rujukan utama kajian ini. Cabaran dalam menangani masalah etika dan peradaban dalam kalangan generasi muda menjadi isu utama kajian ini. Kajian ini dilaksanakan dalam bentuk pengedaran borang soal sidik secara atas talian. Hasil daripada kajian ini dapat memberi sumbangan dan faedah kepada generasi muda. Bentuk kajian. Bentuk kajian yang digunakan kumpulan kami bagi menyelesaikan kajian yang bertemakan peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial adalah pendekatan kualitatif. Bagi kaedah pengumpulan data, kami memilih soal selidik. Soal selidik ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama bertujuan untuk mendapatkan maklumat berkaitan profil responden dan bahagian kedua mengandungi soalan objektif bertujuan untuk mengetahui tahap kepentingan dan terdapat dua penganalisan data. Yang pertama, pengasihan data. Kaedah ini memastikan data yang kami perolehi tiada penipuan. Yang kedua, statistik deskriptif, meringkaskan dan membuat corak kesimpulan untuk data tersebut menjadi corak statistik yang lebih mudah. Untuk analisis data, ianya dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian A adalah mengenai dengan maklumat responden. Majoriti responden terdiri daripada lelaki berumur lingkungan di antara 21 hingga 25 tahun. Responden juga terdiri daripada bangsa Melayu, Bumi Putra Sabah, India dan China. Majoriti agama yang dianuti oleh responden adalah Islam, diikuti Kristian, Hindu dan juga Buddha. Majoriti responden terdiri daripada fakulti FKMP, kemudian FSKTM, seterusnya FPTP, FKEE, FKAAS dan terakhir sekali FPTV. 96% daripada responden adalah bujang. Bahagian B pula adalah
berkenaan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan etika di kalangan mahasiswa di UTHM. Semua responden bersepakat bahawa mereka mengetahui erti etika dan tahu wujudnya konsep pendidikan etika di Malaysia. Selain itu, mereka juga bersetuju bahawa etika dalam diri mahasiswa dapat mempengaruhi nilai etika dan peradaban sesebuah negara. Seterusnya, mereka juga berpendapat bahawa pendidikan etika penting dalam kalangan mahasiswa UTHM. Dan mereka juga mempunyai ahli keluarga yang menekankan konsep tingkah laku yang beretika. Majoriti daripada responden menitik beratkan konsep etika dan peradaban dalam aktiviti harian, dan mereka juga memberikan pandangan bahawa tingkah laku mahasiswa di UTHM boleh dilabelkan sebagai beretika. Majoriti daripada mereka juga tahu apakah itu keadilan distributif dan apakah kesannya akan sesebuah negara. Akhir sekali, bahagian C adalah berkenaan dengan pentingkah nilai etika diamalkan dalam kalangan mahasiswa. Majoriti seramai 46 responden masing-masing bersetuju bahawa nilai etika masih wujud di dalam kalangan mahasiswa UTHM. Dalam menilai etika dalam diri mahasiswa, responden juga bersetuju bahawa nilai etika seseorang mahasiswa dapat mempengaruhi pandangan daripada rakan-rakan, keluarga dan juga orang awam. Majoriti responden tidak bersetuju bahawa jika mahasiswa UTHM menggunakan media sosial sebagai tempat untuk melepaskan amarah dan memberi perspektif negatif sebagai satu nilai etika yang murni. Dalam menilai interaksi antara satu sama lain, majoriti responden masing-masing bersetuju bahawa golongan mahasiswa UTHM masih mengamalkan konsep etika di dalam kehidupan harian dan juga berinteraksi antara satu sama lain. Seterusnya, majoriti responden setuju bahawa nilai etika di dalam diri mahasiswa dapat meningkatkan integriti dalam menentukan arah kemajuan sesebuah negara. Responden juga bersetuju bahawa keadilan distributif dalam kalangan mahasiswa di UTHM yang mempunyai berbilang kaum dan bangsa adalah adil dan saksama. Majoriti responden tidak bersetuju dengan menganggap adalah tidak wajar mahasiswa UTHM menjadi tidak beretika ketika berhujah dengan mahasiswa yang berlainan bangsa dan juga agama. Responden juga bersetuju bahawa mahasiswa UTHM tidak lagi. Di samping itu, majoriti responden masing-masing bersetuju bahawa etika pada mahasiswa itu berubah daripada baik kepada buruk dan sebaliknya disebabkan adanya pandemik COVID-19. Responden juga bersetuju bahawa dengan mengamalkan keadilan distributif dapat melahirkan mahasiswa yang berakhlak mulia dan tinggi nilai etika. Antara cabaran yang dihadapi oleh para mahasiswa adalah penggunaan internet, persekitaran yang tidak kondusif, masalah komunikasi, sikap pengajar, isu bersama ahli kumpulan yang tidak memberikan kerjasama dan sering diganggu oleh keluarga. Kesimpulan yang dapat diambil dari kajian ini adalah etika dan peradaban merupakan sesuatu perkara yang amat penting kepada masyarakat untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Etika dan peradaban ini adalah satu amalan yang perlu ada pada generasi muda, iaitu belia, agar segala tindakan mereka tidak menyeleweng dari norma-norma sosial yang dikendaki dalam masyarakat. Etika dan peradaban yang baik dapat melahirkan insan yang unggul. Tujuan dari etika dan peradaban itu sendiri adalah untuk melahirkan penerus bangsa yang memiliki keterampilan dan perilaku yang baik. Jika sesebuah negara telah mendidik generasi muda dengan baik, maka negara tersebut dapat berkembang maju kerana adanya etika dan peradaban pada belia yang merupakan penerus bangsa. Justru, sesebuah negara dapat terbentuk dengan damai dan tenteram dan masyarakat juga pun dapat menjadi sejahtera.